Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi karrama bani Adam wa safa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhad wal hukama wal kurama wa fadala minhumul arifina billahi was sifati wal asma wa adaqahum lazata munajati minal ardi was sama wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa 'azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya wa ala alihi wa sahbihi sadat awliya wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jaza. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalati 'alal khair ibtigha' wajhillah wa qurbihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Terlebih dahulu mengucap syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa sebab untuk kita dapat berhimpun di dalam majlis seperti ini. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan dan kita hadiri, diampunkan dosa semua orang yang hadir, dimudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat dan dimatikan kita semua insya-Allah dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sampai kita pada muka surat 25 daripada kitab kita Ad-Durrus Tsamin. Masih kita lagi pada wahdaniyah. Barulah hari ini kita masuk pada bahagi-bahagi yang disebutkan oleh wahdaniyah. Selepas tempoh hari kita masuk daripada beberapa gambaran ta'arif yang diberi oleh musannif, sehingga perkataan musannif mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa anfa'na bihi bi'ulumihi fid darain amin ila an qal. Dan dikehendakinya kerana bahawasanya manusia itu apabila berkehendak ia memperbuat sesuatu dilintangkan oleh iradat Allah Ta'ala dan menegahkan dia daripada barang yang dikehendakinya, dan tiada seorang dapat mengadakan segala perkara atau mengadamkan yang lain daripada Allah. Tiada seseorang dapat mengadakan satu perkara atau mengadamkan, yakni mengadamkan satu perkara yang lain daripada Allah. Maksudnya selain daripada Allah tiada yang boleh memberi wujud dan tiada yang boleh memberi adam, tiada yang boleh memberi nafaat, tiada yang boleh memberi mudarat. Itu maksud dia lah. Yang lain daripada Allah Ta'ala. Barulah sampai dan adalah wahdaniyah pada zat dan pada sifat, dan wahdaniyah itu pada zatnya dan pada sifatnya dan pada af'alnya, menafikan kam muttasil dan kam munfasil. Jadi ingatkan ya, disebut itu menafikan. Jadi bukannya dikatakan Allah tu ada kam, tak, menafikan kam. Maksudnya bila ditanya, kalau tuan-tuan ambil tauliah besok ditanya Allah ada berapa kam, jawapan dia Allah tak ada kam. Jadi kam tu adanya dalam perbahasan ialah untuk dinafikan, bukan untuk disabitkan. Jadi Allah tak ada kam. Jadi kam muttasil dan kam munfasil padanya, maksudnya pada Allah, maka adalah kam itu terbahagi ia atas 5 bahagi. 2 pada zat dan 2 pada sifat dan 1 pada af'al. 2 pada zat iaitu kam muttasil dan kam munfasil ada pada zat yang mesti dinafikan. Kemudian 2 pada sifat, kam muttasil dan kam munfasil yang mesti dinafikan pada sifat. Kemudian 1 pada af'al. Dia kata, maka kam muttasil pada zat itu seperti tiada zat itu menerima bahagi dan suku-suku. Zat Allah Ta'ala tidak menerima bahagi dan suku-suku. Suku-suku ni maksudnya juzuk-juzuk. Jadi tak boleh kita kata Allah tu berjuzuk. Contoh berjuzuk ni tuan-tuan, tak semestinya kita kata Allah tu berjuzuk, tak semestinya begitu. Memadai kalau kita kata Allah tu ada tangan dan Allah ada kaki. Cukup untuk menunjukkan bahawa kita sudah mengatakan Allah tu berjuzuk. Sebab tangan satu juzuk, kaki satu juzuk. Jadi yang demikian itu adalah perkataan yang salah
sesat dan boleh membawa kepada kufur walaupun tidak kufur secara putus pada ketika itu. Jadi boleh membawa kepada kufur dan itu adalah i'tikad yang salah, sesat ya. Jadi Allah tu zat dia tiada menerima bahagi dan tiada suku-suku, maksudnya tiada juzuk. Dan kam munfasil pada zat, iaitu tiada ada di sana zat yang lain seperti zat Allah. Maksudnya zat yang dikatakan tiada di sana zat yang lain, ada zat yang seperti zat Allah. Dia kata gitu. Jadi itu mesti dinafikan. Yang ini saya tak payah ulas panjang ya. Ni perkara yang kedua ni, kam munfasil pada zat ni tempoh hari kita dah sebut pada masalah wujud. Wujud Allah dengan sifat wujud. Kita wujud ke tidak, kemudian takrif wujud tu apa? Layak ataupun tak layak bagi manusia, ataupun hanya dia itu layak bagi Allah saja. Jadi yang saya tak buka dah lagi. Sebab tempoh hari dah buka ya. Kalau buka lagi nanti makan setengah jam lagi. Jadi tak buka dah. Okay, jadi tuan-tuan nanti rujuk balik pengajian yang telah lalu ya. Jadi dia kata tiada ada di sana zat yang lain daripada zat Allah Taala, dan kam munfasil dan kam muttasil pada sifat. Sekarang kita masuk sifat pula. Itu tiada sifat Allah itu berbilang pada sifat seperti dua kudrat atau dua iradat. Dia kata kita mesti menafikan kam muttasil pada sifat. Apa maksud kita kena menafikan kam muttasil pada sifat? Kita kena menafikan bahawa Allah Ta'ala itu ada berbilang sifat. Kita kena nafikan Allah tu ada berbilang sifat. Mungkin daripada perkataan itu kita keliru, sebab kita kata sifat 20, betul tak? Jadi sifat 20 ada berbilang-bilang. Jadi maksud yang dikatakan Allah, kita kena nafikan bahawa Allah tu tidak berbilang sifat, bukan yang sifat yang tak sama, sifat yang sama. Maksudnya kudrat ada 2, ada 3, ada 4 macam tu. Tapi kalau kudrat, sama', basar, semua setiap satu tu adalah satu sifat yang tak sama. Jadi kalau satu sifat yang tak sama, Allah ada berapa sifat? Kalau sifat-sifat yang tak sama, Allah ada berapa sifat? Berapa Azmi? Aman? Jawapan dia tak terkira banyaknya. Hanya saja yang 20 tu wajib dipelajari saja. Kalau nak kira sifat Allah satu-satu, tak boleh kira. Sebab Allah tu sifat kamalat. Sifat kamalat ni maksudnya sifat kesempurnaan. Okay, jadi macam tu ya. Jadi yang kita kata tak boleh kita kata sifat Allah tu berbilang, iaitu sifat yang sama. Adapun sifat yang tak sama, sifat Allah tu banyaknya tidak terkira. Okay, jadi itu tadi pada kam muttasil pada sifat. Jadi tiada sifat Allah itu berbilang-bilang pada sifat seperti dua kudrat atau dua iradat. Dan kam munfasil pada sifat pula yang kita kena nafikan ya. Tadi kam muttasil, sekarang kam munfasil. Pada sifat itu ada di sana itu kudrat yang am. Kudrat yang am ta'alluqnya, atau ada di sana itu kudrat yang mengeluarkan daripada adam kepada wujud. Itu pun kita kena nafikan. Jadi maksud kam munfasil dekat situ, kita seolah-olah kita mengiktikadkan dekat sana ada satu kuasa selain daripada Allah. Ada satu kuasa yang boleh memberi manfaat, boleh juga dia memberi mudarat. Boleh dia mengadakan, boleh juga dia mentiadakan. Boleh memotong, boleh pula dia menghalang daripada memotong. Contoh saya bagi, kadang-kadang kita tak perasan. Sebab kita biasa mengatakan percaya kepada selain Allah ni syirik aja kan. Syirik, sihir, itu je yang kita nampak kan. Ada satu lagi kita tak nampak, iaitu pisau. Pisau ketika kita potong sayur. Pisau ketika kita potong sayur kan, bila kita bagi sayur pada rumah kita kan, dia cari apa? Mesti cari pisau. Dia takkan cari apa benda yang lain, kayu ke apa, takkan. Dia mesti cari pisau. Sekarang ni ketika dia mengambil pisau, adakah i'tikad dia pisau tu yang memotong? Boleh nampak? Jadi kalau dia mengiktikadkan pisau tu memotong, salah akidah. Jadi sekarang dekat situ kita i'tikad walaupun kita memotong pakai pisau, tapi asbab. Jadi bukan pisau memotong. Okey, itu pisau memberi bekas. Dan ada pula yang boleh menghalang memberi bekas. Contohnya baju kalis peluru.
peluru bila kita katakan tembak kan, bila kita kata tembak orang, kalau orang tu ada amalan dia. Amalan ni suka saya nak sebut tuan-tuan. Amalan ni ada yang betul, ada yang tak ada yang betul, ada yang tak betul. Tak semestinya bila orang tu ada amalan kita terus kata sesat. Tak, bukan begitu cara dia. Suka saya nak sebutkan sikit. Kalau ada orang mengatakan amalan untuk kuat ni tak boleh. Amalan untuk kuat boleh ke tak boleh? Amalan untuk kuat boleh ke tak boleh? Kalau dia kata tak boleh, amalan untuk kaya boleh tak? Ramai beramal. Amalan untuk kaya. Lagi, amalan untuk sihat. Ramai beramal. Dia kata kenapa tak boleh beramal untuk kuat? Kenapa tak boleh beramal untuk kuat? Sebab dia kata syirik. Satu hari tuan-tuan, satu hari Siti Fatimah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah, Sayyidina Ali terkenal dengan miskin tuan-tuan. Terkenal dengan miskin. Dan Siti Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tu orangnya taat pada suami, berkhidmat. Suami dia pendekar, pergi perang dia siapkan. Suami dia ulama, berkhidmat kepada masyarakat dia siapkan. Jadi susah dia menyiapkan suami itu, isteri jadi menyiapkan suami ini susah. Bila susah dia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia minta kepada Rasulullah hamba. Sebab Rasulullah ada hamba, ada orang yang berkhidmat pada dia, orang khadam lah, maksudnya orang yang berkhidmat kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau nak beli apa-apa ada hamba dia yang tolong beli. Jadi Siti Fatimah minta pada Rasulullah. Rasulullah kata jikalau engkau bersabar itu adalah terlebih baik. Rasulullah kata. Jadi Rasulullah tak nak biasakan Siti Fatimah pakai hamba. Maksudnya tak nak pakai orang gaji lah macam tu. Jadi Rasulullah pun sebabkan Siti Fatimah mengadu letih, Rasulullah bagi amalan. Apa amalan tu? Amalan tu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kan tadi kita baca kan? Tapi tadi kita baca tu untuk lepas api neraka, sebab waktunya ialah selepas sembahyang fardu ataupun selepas subuh dan selepas maghrib. Kalau kita baca ketika nak tidur, itu gunanya untuk kuat beramal, menghidupkan rumah tangga, untuk kuat berkhidmat. Kalau kita anak, untuk kuat berkhidmat kepada mak bapak. Kalau kita isteri, untuk kuat berkhidmat kepada suami. Sekarang diamalkan oleh Siti Fatimah. Siti Fatimah beramal terus jadi kuat, tak ada letih-letih. Sekarang macam mana? Boleh ke tak boleh beramal kuat? Boleh, sebab kita bukan bertuhan kepada amal. Mana ada orang bertuhan kepada amalan? Kan ketika kita potong pisau pun, mana ada kita rasa ini pisau ni Tuhan ni. Mana ada macam tu, betul tak? Tetapi kalau bagi sayur, memang cari pisau, walaupun pisau tu bukan Tuhan. Understand tuan-tuan? Boleh. Okey. Jadi tadi kita kata memberi bekas, sekarang kita kata menghalang daripada memberi bekas. Bila orang tembak baju kalis peluru, kita kata bila ada baju kalis peluru pun tak masuk, betul kan? Tapi sebenarnya yang bagi masuk, yang bagi tak masuk apa? Yang bagi tembus dan yang bagi tak tembus siapa? Allah kan? Allah. Tapi bila orang tu pakai baju kalis peluru, kita tak kata pula syirik. Tapi bila orang tu ada amalan, dia ada amalan, bila ditembak taklud, syirik pula kita kata. Nampak ke tak nampak? Satu pakai baju, satu pakai amalan. Nampak ke tak nampak? Jadi sekarang dekat mana yang kita, kayu ukur kita untuk mengatakan orang syirik, dekat mana? Yang jadi syirik ialah bila dia bertuhan kepada amalan, bila dia bertuhan kepada baju. Adapun kalau dia pakai baju, benda tu taklud, itu tak syirik. Adapun jika kalau dia pakai amalan, tembak taklud, itu tak jadi syirik. Tak ada syirik, tak jadi syirik. Boleh faham tuan-tuan? Jadi jangan lekas-lekas kita kata ini sihir ni, itu ini. Kalau baju boleh pula terima. Kalau zikir tak boleh. Baju tu bukan zikir tu. Entah orang putih mana buat tu pakai, boleh pula kita pakai. Zikir tu datang daripada Nabi, tak boleh pula. Boleh faham? Jadi nak kena betul tune kita tu. Okey, jadi di sini dia kata tidak ada kudrat. Mana tadi? Kita kena nafikan kudrat. Di sana ada kudrat yang boleh memberi bekas, yang boleh memberi wujud ataupun yang boleh memberi adam. Okey. Dan kam munfasil pada af'al. Tadi kita dah masuk yang mula tadi zat, yang kedua sifat, yang ketiga af'al. Jadi kam munfasil pada af'al itu
bahawa adalah pada makhluk itu yang berbuat seperti perbuatannya, hal keadaannya asing sendirinya, seperti bahawa ada bagi api itu memberi bekas pada suatu dengan zatnya, maka tiada kam muttasil pada af'al. Okey, tengok ya. Tiada kam muttasil pada af'al. Cuma bawah ni ada ta'liq sikit, kata qil situ nanti. Saya bacakan sikit. Kata qil, adapun kam muttasil pada af'al itu bahawa tiada berbuat satu perbuatan melainkan dengan minta tolong orang lain, seperti dijadikan bagi api itu kuat, dan dengan demikian dengan demikian kuat itu, maksudnya dengan demikian, dengan sifat itu memberi bekas pada barang yang disertakan akan dia dan dan seperti bahawa adalah bagi hamba kudrat memberi bekas pada taatnya dan maksiat, maka adalah segala perkara itu mustahil, kerana membawa kepada yang demikian itu kepada Allah Ta'ala itu iftiqar, yang membawa kepada baharu. Okey, kita ambil dulu. Jadi kata dia kam munfasil pada af'al, iaitu ada perbuatan yang lain seperti perbuatannya. Maksudnya Allah boleh buat, dia pun boleh buat. Allah boleh menjadikan orang tu beriman, dia pun boleh jadikan orang tu beriman. Allah boleh menjadikan orang tu kafir, dia pun boleh menjadikan orang tu kafir. Allah boleh menjadikan diri dia beriman, dia pun boleh menjadikan diri dia beriman. Allah boleh menjadikan diri dia kafir, dia pun boleh menjadikan diri dia kafir. Ingat ya, dua ibarat saya bagi tadi. Allah boleh menjadikan orang itu kafir, dia pun boleh bagi orang tu jadi kafir. Allah boleh bagi diri dia, tadi orang itu, diri dia beriman, dia pun boleh jadikan diri dia beriman. Allah boleh jadikan dia kafir, dia pun boleh jadikan diri dia kafir. Jadi itu dua ibarat tadi tu mesti dinafikan. Ini tempoh hari saya bawa ibarat je berlainan, tapi isi sama. Kalau tuan-tuan masih ingat, ketika kita bersalahan dengan Mu'tazilah pada masalah iradat, kan tempoh hari kita kata Allah, apabila Allah menjadikan sesuatu, apa saja yang terjadi di muka bumi itu dengan iradah Allah. Berarti kalau kekafiran pun yang terjadi itu dengan iradah Allah. Mustahil Allah nak jadikan dia tu kafir, Allah nak jadikan dia tu beriman, kesudahannya dia jadi kafir pula. Jadi mustahil. Sebab apa mustahil? Sebab ada satu af'al yang serupa dengan perbuatan Allah. Maksudnya Allah boleh mengkafirkan, dia pun boleh mengkafirkan diri dia. Boleh tak faham tak kata? Jadi benda tu mesti dinafikan. Ini tuan-tuan, suka saya sebutkan juga ya. Saya suka ingatkan, kita kena ingat setiap hadir kita pada kuliah, mana-mana kuliah ataupun mendengar nasihat, tujuan kita ialah ubudiyah. Tujuan kita adalah menghamba diri. Jadi kita belajar dan kita menerima nasihat daripada siapa pun kita dapat nasihat itu. Nasihat itu mesti kita jadikan dia tu berfungsi untuk menjadikan diri kita hamba. Tak boleh kita dapat ilmu tapi rupa-rupanya kita nak jadi Tuhan. Kesudahannya kita kata anallah. Kita kata aku pula Tuhan. Bukan gitu. Jadi tujuan kita menuntut ilmu ataupun tujuan kita mengambil nasihat mesti untuk ubudiyah. Sebab ilmu yang kita ambil, nasihat yang kita ambil daripada siapa tuan-tuan? Ilmu yang kita ambil dan nasihat yang kita ambil daripada siapa? Daripada siapa? Cuba tuan-tuan fikir, dengar ya. Cuba tuan-tuan fikir. Cuba tuan-tuan karam betul apa saya cakap ni. Tak ada pun satu nasihat, tak ada pun satu ilmu yang ulama-ulama cakap, yang ulama-ulama ajar, yang nasihat tu disebut di sana di sini, melainkan semua tu nasihat tu datang daripada Nabi. Tak ada orang yang boleh keluarkan ini nasihat saya je. Mana ada tuan-tuan? Dia pun dapat daripada guru dia pun dapat daripada guru, dan nasihat tu semua Nabi punya semua. Ilmu tu ilmu Nabi semua. Jadi apa yang Nabi bawa? Nabi yang suruh apa yang Nabi nak suruh kita, apa yang Nabi nak tune kita dengan nasihat tu? Itu adalah apa dia? Itulah kehambaan. Jadi kita ni sekarang bila kita belajar tauhid ni, ketika kita memahami segala kejadian itu dijadikan oleh Allah. Kemudian tujuannya ialah untuk menunjukkan bahawa kita hamba. Tak cukup dengan tu. Begitu juga dengan ikhtiar. Ikhtiar itu perbuatan kita ikhtiar untuk melakukan kebaikan. Sebab kita di dalam Ahlus Sunnah kan ada dua. Satu, kita mengatakan
segala kejadian adalah takwin ataupun apa? Ataupun takdir daripada kudrat Allah. Tapi kita mengatakan kita ada usaha dan ikhtiar. Kenapa kita kena kata usaha dan ikhtiar? Kalau saya kata tadi, semua perkara Allah jadikan, kita nampak tak kehambaan? Sebab kita rasa kita tak boleh buat apa-apa, betul tak? Sekarang kita kata, bila kita tahu sesuatu, kita kena ikhtiar. Sebab apa kena ikhtiar? Sebab ikhtiar itu adalah amal ke hamba. Kalau tadi kita menyerahkan pada masalah takdir, itu kan pada iktikad kehambaan. Tapi kalau kita kata kita serah je pada Allah, tapi kita tak amal, ini bukan ini bukan kehambaan, ini jahal, ini bodoh. Faham tak saya sebut? Sekarang kita kata saya nak kenyang tapi tak makan. Pandai ke bodoh? Saya nak tahu tapi saya tak belajar. Pandai ke bodoh? Saya nak dahaga tapi tak minum. Itu kan tak kena. Jadi kalau kita nak hamba, yang pertama tadi pada i'tikad tu kita kata segalanya Allah buat. Kalau Allah nak menjadikan aku baik, ya baik. Kalau Allah nak jadikan aku jahat, aku jahat. Itu pada dalam. Tapi pada ikhtiar itu amal kehambaan. Pada takdir itu i'tikad kehambaan. Pada ikhtiar itu adalah amal kehambaan. Kalau kau hamba, kena amal. Kalau kau hamba, kena serah. Boleh faham tuan-tuan? Jadi sebenarnya bukan saja pada takdir kita rasa kehambaan, bahkan pada ikhtiar itu adalah kehambaan. Okey. Jadi habislah kita pada tadi disebut kam muttasil dan kam munfasil, pada zat, pada sifat dan juga pada af'al. Kemudian barulah kata qil. Jadi qil maksudnya ada pendapat. Qil maksudnya ada pendapat, maksudnya ada qaul. Adapun kam muttasil pada af'al itu, kalau nak kata pada af'al ada kam muttasil, sebab kam muttasil pada af'al tak ada. Tapi kalau nak dikata juga, apa dia? Bahawa tiada berbuat satu perbuatan melainkan dengan minta tolong orang lain, seperti dijadikan bagi api itu kuat, dan dengan demikian kuat itu memberi bekas pada barang yang disertakan dia dan seperti bahawa adalah bagi hamba kudrat memberi bekas pada taatnya dan memberi bekas pada maksiatnya. Taatnya dan maksiatnya maksudnya memberi bekas pada taatnya dan memberi bekas pada maksiatnya. Maka adalah segala perkara itu mustahil, kerana membawa yang demikian itu kepada Allah Ta'ala iftiqar. Iftiqar ni maksudnya Allah pula jadi fakir. Jadi mustahil. Barang membawa kepada baharu. Sebab apa? Kalau Allah tu fakir, berarti Allah hadis. Kalau Allah tu fakir, dia berkeperluan, berarti dia tu baharu. Sebab yang baharu saja berkeperluan. Kemudian jadi yang ini juga mesti dinafikan. Maka wajib kita i'tikadkan keadaan Allah Ta'ala wahdaniyah pada zatnya, dan wahdaniyah pada sifatnya, dan wahdaniyah pada af'alnya. Maka hakikatnya itu majhul. Hakikat tiap-tiap sesuatu, hakikat wahdaniyah pada Allah ni majhul. Maksudnya sebenarnya kita tidak diketahui. Sebab apa? Nanti dekat bawah tengok ya. Nabi ada cakap tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fil khaliq. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah tentang makhluk Allah. Jangan berfikir tentang fil khaliq ni maksudnya jangan berfikir tentang zat Allah. Maksud jangan berfikir tentang zat Allah bukan jangan berfikir tentang sifat, bukan jangan berfikir tentang sifat mustahil, sifat wajib, tidak. Tetapi jangan fikir zat dia macam mana rupa, zat dia dekat mana, itu yang tak. Jadi kita mesti nafikan di mana tak boleh fikir, dan macam mana. Di mana ain dan kaif. Ain di mana ataupun macam mana. Allah tu macam mana, batang tubuh dia macam mana, itu kita tak fikir. Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru
fil khaliq. Jadi yang kita sebut 20 sifat tu sebenarnya menolak daripada sifat hudus, maksudnya sifat makhluk, sifat khalq, daripada singgah kepada Allah. Jadi hakikatnya itu majhul, tiada didapati kita mengetahui akan dia, maka wajib kita i'tikadkan seperti barang yang disuruh yang disuruh kita i'tikad jua. Maka hakikatnya itu kita serahkan kepada Allah Taala. Maka kerana inilah tersebut pada hadis dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala ihtajaba 'anil basair kama ihtajaba 'anil absar wa innal mala'a al'ala yatlubunahu kama tatlubunahu. Nabi kata sesungguhnya Allah itu terhijab pada pandangan, Allah itu terhijab daripada pemikiran kita, mata hati. Allah itu terhijab seperti mana dia itu terhijab pada mata. Kita mata boleh tengok Allah? Kan tak boleh kan? Kita di akhirat besok memang orang-orang beriman dapat melihat Allah, tapi bila kaifin dengan tanpa kaifiyat. Sekarang mata yang kita ada, kita melihat dengan kaifiyat dan kita melihat dengan pegawai. Kaifiyat tu cara melihat mesti ada cahaya dan warna, kan tempoh hari dah sebutkan. Dan juga kita berhajat kepada pegawai. Apa pegawai? Mata kita ni kan ada tugas-tugasnya kan? Ada tugas yang boleh kecil besar, ada tugas yang menyerap cahaya, ada tugas yang fokus, betul tak? Tanpa bila salah satu daripada pegawai itu tak boleh berfungsi, kita tak dapat melihat. Jadi kita melihat tu dengan pegawai dan kita melihat tu dengan cara. Adapun kita besok apabila melihat Allah, itu nikmat yang terbesar di dalam syurga. Nikmat itu bila kaifiat, dengan tidak ada kaifiat, tidak ada cara kita melihat Allah. Okey. Jadi dia kata, tengok ya, bahawasanya Allah Ta'ala itu didindingkan daripada mata hati, yakni tiada dapat sampainya memikirkan hakikat. Baik, dia kata Allah Ta'ala itu terhijab pada mata hati. Maksud terhijab pada mata hati iaitu tidak dapat mata hati itu mengetahui hakikat, tapi mata hati itu dapat memikir barang yang mustahil bagi Allah dan barang yang wajib bagi Allah. Boleh tak faham tuan-tuan? Mudah-mudahan tuan-tuan faham, jangan ke alam lain ya. Jadi mata hati itu yang dia tak tahu, yang tak boleh sampai ialah hakikatnya. Hakikat Allah Ta'ala memang tak sampai. Sebab kalau Allah Ta'ala tu boleh sampai, berarti makhluk lah dia. Kenapa makhluk dia? Sebab kita boleh fikir, fikiran kita boleh sampai. Jadi Allah tak boleh sampai. Jadi kita hanya boleh memikir barang yang wajib bagi dia, barang yang mustahil bagi dia, barang sifat kamalat bagi dia. Itu nak menunjukkan mahalnya Tuhan kita. Kalau Tuhan kita tu boleh dipikir-fikir, murah. Kalau Tuhan kita tu boleh dipikir-fikir, murah. Itu sebabnya Allah tu bukan boleh dipikir-fikir. Kita hanya boleh fikir untuk menghadkan saja supaya kita tidak kecundang dalam akidah dan supaya kita menang daripada kesesatan. Itu saja. Adapun nak mengetahui secara hakikat yang betul-betul macam mana Allah ni, tak dapat. Okay. Jadi tiada dapat sampainya memikirkan hakikatnya, seperti barang yang didindingkan daripada segala mata kepala, dan bahawasanya segala malaikat yang a'la, maksudnya para malaikat pun menuntut mereka itu akan dia seperti barang yang kamu menuntut akan dia. Dan lagi sabda Nabi, tengok ya, dia kata tadi fa innal mala'al a'la, dia kata sesungguhnya orang-orang makhluk-makhluk yang berada di langit yang tinggi, maksudnya makhluk-makhluk yang Allah wakilkan dengan tugas dan wazifahnya, mereka pun minta untuk melihat Allah pun seperti mana kamu minta, kata Nabi. Mereka itu minta untuk melihat Allah seperti mana kamu minta, tapi tak dapat. Kalau tuan-tuan ingat, tempoh hari kita sebut dah makhluk yang melihat Allah di alam dunia hanya seorang. Tuan-tuan itu nanti kalau siapa yang pelajar-pelajar boleh tengok dalam kitab Tuhfatul Murid. Dalam Tuhfatul Murid disebut makhluk yang satu saja makhluk yang melihat Allah dengan mata kepala di alam dunia ni. Kalau di alam akhirat orang mukminin dapat melihat. Kalau di alam akhirat besok kita dah mati kan? Besok kita dah mati dapat melihat. Tapi kalau di alam dunia yang dapat melihat Allah seorang, siapa? Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dapat melihat zat dengan zat,
tanpa kaifiat. Itulah Allah beri kepada Nabi kita kesukaan selepas Nabi kita susah hati dengan wafat isteri dia Sayyidatina Khadijah. Kemudian Allah naikkan dia tu ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra berjalan di bumi, Mi'raj tu berjalan di langit. Jadi itu perkara yang disebut oleh ulama kita dalam kitab Tuhfatul Murid, bahawa tiada pun makhluk yang lain, hatta Jibril sekalipun tak pernah berjumpa Allah. Jadi sekarang kita bernabi, tuan-tuan, kita bernabi dengan satu nabi yang paling mulia. Nabi Musa pun tak jumpa Allah, nabi-nabi lain tak jumpa Allah. Seorang je makhluk yang melihat Allah di alam dunia, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq fa innahu la tuhitu bihil fikrah. Jadi kata Nabi, fikir olehmu pada sekalian kejadian. Maksudnya memang Allah suruh fikir, memang Nabi suruh fikir makhluk. Tuan-tuan perasan tak, dulu saya pernah sebut, kan para ulama sebut, ulama mengatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal diri dia, maka dia mengenal Tuhannya. Dia kata mengenal diri, mengenal Tuhan. Kenapa kata mengenal diri? Sebab mengenal diri, diri itu adalah makhluk. Tuan-tuan nak kenal Tuhan macam mana? Tuhan tak pernah tengok, tak pernah tahu sifat dia. Jadi kalau nak tahu Tuhan, tengok makhluk. Apa yang ada pada makhluk, Allah lain. Maksudnya Allah bukan sifat itu. Kalau tuan-tuan melihat makhluk tu boleh terbang dan boleh turun, boleh naik dan boleh turun, boleh berjuzuk dan boleh terapung dan boleh tenggelam, itu Allah bukan begitu. Jadi bila kita bertemu dengan mana-mana hadis yang mengatakan Allah turun ataupun naik, kita tahu itu bukan. Boleh faham? Jadi suatu dikatakan man arafa nafsah, maksudnya kita menilik pada diri. Tengok diri, tahulah Tuhan. Tahu Tuhan tu macam mana? Tahu Tuhan tu Tuhan, kita tu hamba. Itu pada inilah, pada lapis yang awal ataupun pada lapis yang dasar. Jadi dekat sini Nabi memberi ibarat Nabi memberi kenyataan memakai ibarat yang lain. Nabi kata kat sini, tafakkaru fil khalqi, berfikir tentang makhluk, wala tafakkaru fil khaliq, jangan berfikir tentang Tuhan. Fa innahu la tuhitu bihi al fikrah. Sebab Allah tu tidak boleh dia itu tidak diliputi oleh fikiran. Tengok ya, kata Nabi, fikir olehmu pada sekalian kejadiannya, dan jangan kamu fikir pada khaliq. Khaliq ni maksudnya Tuhan. Jangan fikir pada Tuhan, fikir pada makhluk. Maka bahawasanya tiada dapat kamu meliputi dengan dia fikiran kamu, sebab Allah tu tidak diliputi dengan fikiran. Sebab tu saya kata tadi, tuan-tuan, kalau kita tahu tujuan mengaji dan kita tahu tujuan untuk kehambaan, kita tahu Tuhan kita mahal. Kalau Allah tu boleh difikir-fikir, maka murah. Sekarang kita ada telefon, kita ada YouTube, kita ada media sosial. Ada orang menyebut-nyebut dalam media sosial dan dihantar-hantar, disebar-sebarkan, ditular-tularkan, diviral-viralkan. Dia kata Allah tu macam mana? Allah itu di mana? Allah tu apa? Fikir-fikirkanlah, dia kata. Nak fikir apa? Tak boleh. Nabi tak kasih fikir. Yang Nabi suruh fikir adalah makhluk. Jadi dekat situ tuan-tuan kena hati-hati. Kita dekat Kuala Selangor ni ada tuan-tuan ya, yang tak tahu. Kat Kuala Selangor ni baca Fatihah tu, dia kata jangan baca Fatihah sebab ada nama jin katanya dalam tu. Dia tak tahu macam mana belajarnya macam ni. Saya suka juga nak sebut, kita ni tuan-tuan, guru tu penting tuan-tuan. Saya nak cerita sikit lah. Sebab kita ni tak ada, kita ni tak hormat guru. Istimewa pada zaman sekarang. Saya bawa tuan-tuan dua cerita sebab saya nak kaitkan dengan apa yang ada pada zaman sekarang. Satu orang perempuan menghantar, tuan-tuan ambillah kisah ni, ambil pengajaran dari kisah ni. Satu orang perempuan menghantar anak dia belajar dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia hantar anak dia mengaji dengan Syekh Abdul Qadir Jalani sebab Syekh Abdul Qadir Jalani terkenal dengan seorang wali besar, sufi, alim, dua mazhab, berfatwa dengan dua mazhab. Tuan-tuan suka saya nak sebut tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan dengar ada orang sekarang cakap dia mahir, dia alim 4 mazhab, tak usahlah percaya.
Nak jadi alim 4 mazhab, kena jadi mujtahid dulu. Kena jadi mujtahid, paling tidak pun mujtahid fatwa. Tempoh hari saya dah sebut kan, tempoh hari dia punya pangkat-pangkat ulama tu, kalau tuan-tuan masih ingat lah. Tak tahulah ke orang baru ke orang lama. Kalau yang pernah datang tahulah, tapi kalau yang baru-baru datang memang tak tahulah. Tapi pangkat-pangkat tu, nak tahu orang kalau nak jadi nak mahir 4 mazhab, dia sekurang-kurang kena masuk dekat mujtahid fatwa. Maksudnya sekurang-kurang kena dekat ashabul wujuh. Itu mula-mula sekali dia nak mula kenal fatwa. Jadi nak sampai kepada ashabul wujuh tu nak kena hafal lebih daripada 300,000 hadis. Jadi kalau nak jadi orang yang boleh alim 4 mazhab, kena lepas 3,000 hadis dulu. Jadi jangan pandai-pandai, oh saya dah belajar banyak kitab, dah belajar fikih muqarin kita dah belajar, kita pun kata kita alim 4 mazhab. Tidak. Jadi saya nak sebut Syekh Abdul Qadir, dia fatwa 2 mazhab. Jadi dia boleh berfatwa 2 mazhab. Maksudnya dia bukan calang-calang orang. Dia pun 2 mazhab je, tak ada pun 4 mazhab. 2 mazhab je. Jadi oleh kerana alim dia dan oleh kerana sufi dia, orang pun berkenan hantar anak supaya dipimpin, supaya anak tu pun jadi wali juga, supaya jadi sufi juga, supaya jadi alim juga. Dia hantar anak dia tu kepada Syekh Abdul Qadir. Bila dihantar kepada Syekh Abdul Qadir, sampai satu tempoh yang lama, dia pun rindu pada anak dia, dia ziarah. Bila dia ziarah kepada anak dia tu, dia tengok-tengok anak dia tu duduk dalam kubur. Asrama dia kubur. Kita asrama ada aircon. Tak adalah aircon agaknya kan? Ada kipas lah, ada kipas. Asrama kita, ini asrama budak ni kubur. Dalam tu dia duduk, dalam tu lah dia menghafaz kitab dia, dan dalam tu lah dia makan roti kering. Jadi bila mak dia sampai, mak dia tengok anak dia teruk macam ni, mak dia pun masuk dalam zawiyah, tengok Syekh Qadir makan ayam. Dia kata, aku menghantar anak aku supaya kau pimpin, bukan supaya kau seksa. Engkau makan sedap-sedap, anak aku makan roti kering. Dia kata gitu. Jadi Syekh Abdul Qadir kata, wahai ayam, kan tadi dia makan ayam kan? Ayam tu dah tinggal tulang. Dia kata, wahai ayam, dia kata, hiduplah engkau dengan izin Allah. Ayam tu hidup, terus jalan ayam tu. Alhamdulillah, katanya hidup semula, kata dia. Hidup, jalan ayam tu. Bila jalan ayam tu, Syekh Abdul Qadir kata, jikalau anak kau sudah boleh buat seperti mana yang aku buat, baru dia boleh makan seperti mana yang aku makan. Sekarang ambillah anak kau, bawa pulang. Mak tu merayu-rayu, ambillah balik anakku, ambillah, terimalah balik anak saya. Tak, Syekh Qadir kata, futuh dia sudah tertutup sebab jahat adab mak dia. Keberkatan daripada guru tu untuk murid tu, padahal murid tu salah ke tak salah? Murid tu elok taat setia je, tapi sebab mak dia, apa engkau buat dekat anak aku? Guru tu kata, Syekh Abdul Qadir kata, bawa balik anak kau sebab keberkatan dia sudah terputus. Bawa balik, memang tak dapat dah lepas tu. Jadi dia kena cari guru yang lain yang boleh buka balik futuh budak tu. Satu saya kata, berguru ni penting tuan-tuan. Tanpa guru kita sesatlah. Kemudian satu lagi kisah, seorang pakcik pula juga menghantar anak dia kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Bila menghantar kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, kebetulan Syekh Abdul Qadir Jalani dia ada seorang jiran yang hasad. Ada jiran yang hasad. Jadi dia tengok Syekh Abdul Qadir ni popular sangat ni kan, ramai pula orang hantar-hantar anak ni kan. Jadi dia pun tengoklah nak cari point, apa yang salah, apa yang Syekh Qadir ni ada salah, nak viral kan. Jadi dia pun korek dinding rumah Syekh Qadir. Bila dia korek dinding, dapatlah dilihat apa yang Syekh Qadir buat. Jadi bila dia tengok, oh rupa-rupanya Syekh Qadir ni jadikan budak tu orang gaji je. Tukang pasang lampu, tukang hidang makanan, tukang susun itu, tukang bawa air. Saya sebut yang bawa air ni, cerita ni begini. Kita zaman sekarang kita tak nampak tuan-tuan. Sebab zaman sekarang bila kita tekan satu switch elektrik, kita pakai elektrik kan. Jadi bila tekan satu, semua hidup. Zaman dulu pakai minyak. Jadi kalau ada lampu 100 lampu kena tuang. Jadi memang macam orang gaji lah, macam hamba. Jadi bila dia tengok anak dia tu jadi macam orang gaji, marah dia. Bukan marah. Dia tengok, oh ini budak ni, oh anak pakcik ni, dia kata. Anak pakcik, anak orang ni, dia jadi hamba. Jadi dia pun pergi cari bapak budak tu. Sebab dia ni jiran ni tadi hasad. Jadi jiran tu cari bapak budak tu. Bila cari bapak budak tu, dia pun cakap, pakcik bawa baliklah anak pakcik. Dia bukan belajar pun dekat Syekh Qadir tu. Dia tu duduk dekat Syekh Qadir tu hanya jadi orang gaji, jadi khadam, tak belajar pun kan. Baik pakcik bawa balik. Jadi pakcik tu pun marah sebab anak dia buat begitu. Dia ambil anak dia. Bila dia ambil anak dia, dia kata dekat Syekh Qadir, aku nak bawa balik anak aku sebab anak aku tak belajar sini. Syekh Qadir kata, tafadhal ambillah. Marhaban, ambil. Bila dah dia ambil anak dia, dalam perjalanan ditanya anak dia, wahai anak, dia tanya, apakah jawapan bagi masalah ini?
Jadi kata budak tu, kalau masalah ini ayah, dia kata fatwanya begini. Ayah dia tanya lagi, apa jawapan bagi masalah ini? Anak dia cakap, jikalau masalah ini ayah, fatwanya begini. Kalau masalah ni fatwanya begini. Kalau masalah ni fatwanya begini. Jadi ayah dia sekarang dah bersalah. Sebab nampak anak dia macam, maksudnya macam belajar, macam alim lah, macam belajar. Macam mana budak tu boleh jawab? Jadi ayah dia nak hantar balik, hantar kat Syekh Kadir. Syekh Kadir kata bawa balik. Juga Syekh Kadir kata futuh budak tu setelah tertutup sebab jahat adab ayah dia. Jadi nampak tuan-tuan. Jadi saya nak sebut zaman dulu adab dengan guru penting. Kita berhenti sekejap, memberi laluan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sedikit lagi. Okey. Jadinya tuan-tuan, sebenarnya tujuan kita menghantar anak kita belajar sebenarnya untuk apa? Sekarang kalau daripada kisah yang saya bawa tadi, sebenarnya seorang ibu tadi dan seorang ayah tadi, dia nak anak dia jadi seperti ulama tadi, betul tak? Ulama tadi tu dia ambil kesan daripada siapa? Ulama tadi tidak lain dan tidak bukan, dia mengambil kesan daripada Nabi. Dia mengambil daripada guru dia, mengambil daripada guru dia, mengambil daripada guru dia, dan mengambil daripada Nabi. Sebab tu dia jadi seperti Nabi. Daripada mana boleh jadi seperti Nabi? Cakapnya, ilmunya, pakaiannya, apa doanya, zauqnya, perasaannya, dia punya kerohanian dia, nur dia, macam mana boleh jadi macam Nabi? Sebab ada satu, nama dia cinta. Yang tadi saya sebut, nama dia adab. Adab ni tuan-tuan, ketika berada di hadapan guru, tanpa adab, seorang murid takkan mampu memahami ibarat guru. Adab, dia hanya mampu membuka futuh pada ibarat yang dibawa oleh guru. Tetapi adab belum boleh menjadikan murid seperti guru. Tak boleh lagi. Yang boleh menjadikan murid sejadi seperti guru adalah cinta. Cinta baru boleh jadi seperti guru. Orang yang cinta suatu Nabi sebut tak sempurna iman seseorang melainkan orang tu mencintai Nabi lebih daripada harta dia, lebih daripada mak bapak dia, lebih daripada anak pinak dia. Nampak? Jadi cinta tu. Tetapi pula cinta tu takkan dapat, dia takkan naik darjah 2. Cinta tu darjah 2. Takkan dapat cinta melainkan dengan adab. Sekarang yang terjadi kepada kita tuan-tuan, sebab tu anak-anak kita tak jadi orang-orang agama. Sebab apa tak jadi? Adab tak ada. Kita hanya hantar anak-anak kita, apa yang kita nak? Supaya dia lulus peperiksaan. Betul tak betul? Itu saja yang kita nak. Jadi dia dapatlah lulus peperiksaan dan dia dapatlah apa ilmu dia nak dapat. Tapi nur, zauq, perasaan, apa rohani yang ada pada Nabi, yang Nabi wariskan kepada pewaris Nabi iaitu para ulama, dia tak dapat. Sebab kita tak dapat, kita tak ajar anak kita, kita tak tune masyarakat kita tak tune generasi kita kepada cinta. Kalau Ibn Sirin disebut dalam Sahih Muslim, dia kata inna hadha ilmuddin fanzuru amman takhuduna dinakum. Dia kata ini ilmu ni, ilmu hadis ni ataupun ilmu memindah-mindahkan hukum agama, bagi tahu kepada generasi ke generasi kan. Nabi kata begini, agama kita kata begini, memindah-mindahkan ni, nak bagi tahu, nak berdakwah ni, dia kata inna hadha ilmuddin. Ilmu ini adalah agama. Ilmu itu sendiri adalah agama. Fanzuru amman takhuduna dinakum. Maka hendaklah kamu tengok daripada mana kamu dapat ilmu itu. Boleh faham? Jadi orang dulu kita punya kemegahan kita pada guru. Ini jam kemegahan kita bukan pada guru tetapi pada sijil. Tak kisah pun kita dapat ilmu daripada mana, kita hanya pada sijil. Sebab tu kita tidak ada roh, kita tak ada cinta dan kita tak ada adab. Tak ada adab, tak adalah cinta. Bila tak ada cinta, orang tu tak jadi. Saya tutup dengan satu perkataan ulama. Kata ulama, dia kata ketahuilah, apabila engkau melihat seorang murid bercakap seperti cakap gurunya, melihat seperti melihat gurunya, berpakai seperti pakai gurunya, berjalan seperti jalan gurunya, bersaksikanlah bahawa dia sedang mewarisi rahsia daripada gurunya. Siapa guru segala guru? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang duplicate diri dia seperti Nabi? Para sahabat. Suatu Nabi, para sahabat sama. Para sahabat, murid dia sama. Murid dia sampai akhir zaman akan sama. Daripada mana boleh jadi sama? Daripada adab dan cinta. Ini sekarang kita kena tune tuan-tuan. Ini sekarang yang kita tak ada. Jadi saya tutup kita punya kuliah kita maghrib ni sampai situ ya. Jadi pada masalah habis tadi sampai tafakkaru fil khalqillah,
tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq wa la fa innahu la tuhitu bihi al fikrah. Sampai itu pada masalah mengenal diri, mengenal Allah, cara dia dengan apa yang dibawa oleh ulama. Sebab kalau kita tidak berguru, kita akan jadi sesat. Sebab tu saya kata tadi pada masalah guru, supaya kita dapat yang tadi ni, tafakkaru fil khalqi, ataupun kita kata man arafa nafsah faqad arafa rabbah, kita dapat jalan yang sebenar. Betul, man arafa rabbah faqad arafa man arafa nafsah faqad arafa rabbah, tapi kita dapat daripada jalur yang sebenar. Jalur daripada ulama-ulama dulu, jalur daripada sahabat sampai Nabi. Betul, tafakkaru fil khalqi, ya, tapi kita dapat daripada jalur para ulama, jalur sampai Nabi. Jadi jalur kita itu jalur yang benar, jalur kita tu jalur yang selamat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا وتيار كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا يا الله بالفهم ورد العلم والحكمة والأقلام برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan ini diampunkan dosa semua orang yang hadir, mudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat, diberi berkat kepada orang yang hadir, diberi berkat kepada yang tidak hadir, diberi berkat kepada ini masjid, diberi berkat kepada isi ini masjid, dan diberi berkat kepada seluruh orang yang ternisbah kepada qaryah ini masjid, dan diberi berkat juga kepada Syekh Abdul Wahab An-Naimin, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas keampunan kepadanya. Diberi berkat juga kepada Syekh Mas'ud Al-Makki, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas keampunan kepadanya. Dan diberi berkat juga kepada Syekh Omar As-Saifi dan diberikan luas kesihatan kepadanya. Dan diberi berkat juga kepada Syekh Nazaruddin Al-Jawraki dan diberikan luas kesihatan kepadanya. Dan diberi berkat juga kepada Al-Habib Abu Bakar Masyhur dan diberikan luas kesihatan kepadanya. Dan diberi berkat juga kepada Sayyid Umar Al-Kaf dan diberikan luas kesihatan kepadanya. Dan diberi berkat juga kepada seluruh orang yang telah meninfakkan dirinya, hartanya, tenaganya, makanannya untuk menghidupkan majlis-majlis yang seperti ini, yang tidak dapat saya menyebutkan nama mereka itu satu persatu dalam masa yang sama. Tidaklah saya mengurangkan kasih saya kepada sekalian mereka itu. Dan diberi berkat juga kepada kita semua yang hadir, diri kita, harta kita dan seluruh keturunan kita, anak susuan kita dan seluruh orang yang ternisbah kepada keluarga kita. Mana-mana yang sakit di antara kami sembuhkanlah, mana-mana yang susah senangkanlah, mana-mana yang sempit lapangkanlah, himpunkanlah kami dalam kasih sayang, matikanlah kami dalam husnul khatimah, bangkitkanlah kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan di dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan di dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan di dalam syurga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afu ala italih. Saya mohon maaf atas keterlanjuran waktu.